Pada pendapat saya, pilihan tersebut terletak kepada kewangan kita sendiri. Jika kewangan kita sangat stabil, apa salahnya kita menggunakan perkhidmatan yang sangat memberi keselesaan kepada diri kita semasa kita bersalin. So, kalau kita mempunyai kewangan yang sangat stabil, kita memang boleh membuat perancangan. Jadi, tanya diri sendiri apa yang kita perlukan. Kadang-kadang kita merancang tetapi sebenarnya kita mempunyai kewangan yang perlu diutamakan di aspek yang lain. Jadi pendapat saya, kalau kita berkemampuan ataupun kita dah buat saving kan, suami kita pun dah buat saving tu, kita bersalin di swasta, ya satu yang orang kata agak berbaloi lah, sebab kalau di swasta ni dia lebih private, lebih selesa kan. Tapi ada juga kes-kes yang di mana pasien tu mampu untuk bersalin di swasta, tetapi kerana kandungan dia mungkin masa dia hamil tu dia berisiko tinggi, seperti ada darah tinggi, ada penyakit jantung yang mengharuskan dia untuk bersalin di kerajaan. Itu tiada masalah lah, maksudnya sama ada kita bersalin di swasta ataupun kerajaan, kedua-duanya sama saja. Yang penting masa kita melahirkan tu, kita dan juga bayi kita selamat dan juga sihat. Okey, by the way, doakan saya juga dipermudahkan urusan bersalin hujung tahun ni ya. Itu amin ya rabbal alamin. Semoga dipermudah. Okey, dan itu pendapat ringkas daripada penonton kita di luar sana, dan hari ini kita nak berbincang dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu kita di studio hari ini. Ya, dan cukup beruntung kita kerana di WHI hari ini kita bersama dengan pengacara Diana Rusdi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Ibu kepada 3 orang anak. Ya, itu yang banyak kita nak belajar daripada Diana pada hari ini. Dan kita pun nak belajar daripada Tuan Syamsuddin Kadir, pastinya perunding kewangan yang tak asing lagi dengan kita. Banyak yang perlu dipelajari untuk bakal ibu, bakal bapa, persediaan untuk menimang cahaya mata. Terima kasih Tuan. Berapa orang anak Tuan Syamsuddin? Saya 7. 7. Inilah orang yang sebenar-benarnya kita perlu tahu bagaimana nak merancang segala-galanya. Okey, tetapi untuk membuka topik kita, bersalin mahal atau murah, mungkin sebaiknya kita buka dulu dengan pendapat ataupun apa yang Tuan Syamsuddin perhatikan secara purata kos bersalin di Malaysia ini. Dari berapa ke berapa? Okey, kalau swasta kalau paling murah lah. Normal 4,000. 4,000, kalau 4,000 dia akan naiklah, tengok bilik pula, nak 2 orang, nak 4 orang. Itu tak campur ubat-ubat lagi. Ya? Dan kalau yang operate normally 6,000 ke atas. Ada yang 12,000 pun. Sebelah 12,000, 10 itu biasa. Dan tengok juga bersalin hari apa. Ya, sebab kalau hari Ahad, contohnya pakai bios, dia akan cah double dan sebagainya. Macam hotel bang. Kalau berada hari festival, lagilah triple. Setengah benda. Ada setengah benda tak adalah naik triple, ada benda kena. Betul. Mungkin ramai yang tak tahu. Belik biji mata dengan kos ni. Tetapi apa yang kami nak bawakan tumpuan dengan para penonton bersama kita pada hari ini sebenarnya bukan semata-mata tentang kos bersalin sahaja, tetapi perancangan yang kita cuba kongsikan daripada awal tadi, sebaik-baik sebelum merancang untuk mendapat anak sekalipun. Persediaan emosi, fizikal, kewangan juga sangat penting, dan ini yang kami nak bincangkan. Betul. Bila kata kewangan ataupun duit memanglah bukan segala-galanya, tapi kalau semua itu ada, cukup bila nak bersalin, nak membesarkan anak, mesti tenang. Berbanding kalau kita berfikir-fikir mana nak cari duit dan sebagainya kan, saat-saat yang waktu yang sangat singkat. Pengalaman Diana sendiri, sekarang dah ada 3 orang anak. Pengalaman dari anak pertama bagaimana? Okey, pengalaman daripada anak pertama, masa tu anak pertama, kadang-kadang cucu yang dah lama tak ada, so kadang-kadang mak ayah kita dapat tolong masa tu. Macam dia orang cakap, okey, yang part ni biar mama tolong, part ni papa tolong. So masa tu bila first anak dia masa tu masih muda lagi kan. Jadi yang itu in terms of finances terjaga sedikit. Tapi dia yang after second, third dan maybe yang selebihnya tu, itulah yang sebenarnya 100% terhadap atas kita. Yang mana kalau macam tadilah dah cakap dengan Farin tadi kan, mungkin daripada awal kalau dapat tahu tu daripada awal-awal tu dah saving dah. Macam kalau boleh saving sebanyak mungkin lah kan. Tapi as long as sikit-sikit pun tak apa. And then barang-barang baby pun, sebab bukannya murah, bukan saja kos bersalin, kos barang-barang baby pun sangat mahal. Jadi kita boleh beli sikit-sikit. Macam itulah, that's how Diana plankan all my babies macam tu. Dan kalau katakan second, third, kita guna balik lah daripada apa yang anak pertama sampai yang ketiga ataupun yang keberapa lah kan. So, biasanya sebelum nak bersalin tu kan, apa yang
yang rasa paling mencabar, yang paling mahal, yang perlukan paling banyak bajet kita? Kos bersalin. Kos bersalin paling besar. Sebab macam topik kita nak bersalin dekat mana? Persoalan dia. If you nak pergi ke private yang macam mana? Sebab private pun ada macam-macam cost range dia. Ada yang from 4,000, ada yang hospital besar sikit from starting 6,000 dan sebagainya. Jadi dan kat mana juga. Dan kat mana tu pun memainkan peranan yang besar sebab you kena tahu lokasi dan doktor you. Kalau doktor tu adalah doktor yang memang famous, yang memang experience, lain pula harga dia. Lokasi pun lain juga harga dia. So I pernah terpilih salah lokasi. Diana pilih lokasi dekat Diana nak bersalin masa tu, the second one dekat Bangsa. Diana cakap tersalah pilih lokasi sebab Diana terberanak dekat rumah sebab tak sampai nak pergi ke hospital. Jauh ke? Well, daripada rumah ke Bangsa sebenarnya tak adalah jauh sangat, 20 ke 30 minit, tapi tak sempat masa tu. So itu yang cakap bila yang ketiga ni, terpaksa cari dekat lah. Terpaksa cari yang dekat. Okey, baik. Tuan Samsudin, kita nak tanya juga. Okey, macam kita kata, apakah yang perlu pasangan tu? Senang cerita, dah berkahwin mesti ada menginginkan cahaya mata. Tapi ada kala pasangan ni juga sebenarnya dia terlupa benda tu. Dia kata macam, dah ada baru nak rancang. Sebaik-baiknya macam mana kita nak merancang? Okey, dia sebenarnya kalau macam lelaki, for sure lah sebelum kahwin dia kena fikir dah. Nak ada anak berapa orang dan sebagainya. Okey, dia sebenarnya dua-dua kena berbincang. Macam contoh nak bersalin di mana. Bagi saya, macam suami tengok atas isteri. Saya lebih suka tanya dia. Sebab dia nak menanggungnya. Nak menanggung. Kalau dia nak bersalin, tapi ada juga saya tengok parent, dia buat win-win situation. Mana suami dia tanya isteri. Okey, dia nak bersalin mana? Kalau swasta, okey, no problem. Kalau bersalin kerajaan, ni saya bagi rantai. Lahir tu memang dia pergi hospital, dia bagi rantai. Rantai leher, bukan rantai tangan. Leher tahulah berapa ribu, right? Lebih kurang almost suami dia kira harga kos hospital. Bukan mana nak kerekut apa, dia tanya isteri dia. Maksud beri pilihan kepada isteri. Beri pilihan. Jadi kita pun kalau nak berkahwin ni sebenarnya dah berkahwin mula-mula belum ada anak, better tanya teruslah. Sebab bila isteri kata saya nak private saja. Tak kira lah yang terdekat ke yang jauh. Tapi dah belajar ni kita kena cari yang dekat. Tidak nanti bazir je. Salih kat rumah. So tanya terus isteri. Jadi bila tanya baru kita start merancang. Dan kena tahu keluarga isteri tu, ni ada kes. Keluarga isteri dia lepas bersalin kan dia panggil yang mengurut tu berpantang. Biasa berapa hari? 40 kalau katakan kita kena bantang 44 hari, 44 hari, tapi panggil urut 14 hari minimum ada yang 7 ada 14. Ada 7 14. Ada keluarga 40. Mak mentua paksa tak boleh keturunan saya 40 hari. Cukup 44 hari. Cuba kiralah berapa kos hari ya. Kalau mengurut bukan harga murah. Betul. So benda ni kena take into consideration. Tanya terus isteri awak, sebelah awak macam mana kalau mengurut? Sebab biasakan kalau mengurut kan isteri akan duduk di sebelah keluarga, ialah mana keluarga isteri lah. Bukan keluarga kita. Jadi tengok keluarga dia tu macam mana dia punya adat yang dia amalkan. Itu pun salah satu. Okey, bermakna kos bersalin, kos berpantang mesti ada, kebiasaannya memang akan ada. Dah ambil kira dulu dan rancang daripada awal-awal. Dan kalau paling bagus cuba tanya orang yang dah ada anak 2 3. Kan katanya anak pertama memang semua menyesal lah. Kadang-kadang beli lebih-lebih. Tak kisah bayar saja. Bayar je sebab mungkin kita kan tak ada komitmen sangat lagi. Kita sanggup spend. Lepas tu membazir. Dan baju anak ni kita kena tahu dia membesar berapa lama. Ya, betul. Itu benda kena take into consideration. Dan tanya dulu macam kata kita kerja, right? Kan kalau kita tengok staff dapat anak dapat benda. Bagi tahu tu, okey bajet syarikat berapa? Contoh 200. Okey 200 hari nak troli je, hari tak nak yang lain. Kadang-kadang kita dapat troli, kita dah beli troli awal, dapat lagi troli membazir. Ataupun ahli keluarga, kau nak datang tengok anak aku tak? Nanti kalau kau nak datang, kau nak bajet kau, aku nak bagi apa? Adik-beradik boleh tanya lah. Jangan orang tetamu datang kita tanya. Jadi dia cover terus. Dia cover terus nak bagi apa. Apa lagi yang tak ada? Contoh paper. Macam dulu saya duduk HRI. Sebab dulu ada satu trend bagi troli apa semua. Jadi bila tengok setiap orang keperluan lain. Anak kedua dah tak nak troli dah. So bila tanya ada yang minta pempas, dia nak saiz apa. So kita tengok peruntukan dengan level dia, gaji berapa, kita beli yang tu. Betul. Keperluan kan kadang-kadang. Benda-benda ni kita kena praktikal. Bukannya apa, memanglah kita menerima, tetapi secara praktikal je. Kalau dah 2-3 barang yang sama dapat, bukan makna kita tak nak menerima. Tetapi kalau bazir secara kita kan rasa alamak pempas tak cukup tapi dapat barang yang sama benda ni, rugi kan macam kahwin right. Kalau ada pinggan mangkuk terlebih. Belanda sampai 3-4 kan. Dan memang kena tanya anak yang kedua, yang ketiga. Jangan ikut yang anak pertama. Memang anak pertama kita akan nak cuba buat yang terbaik. Dan satu lagi, kalau boleh colour baju tu jangan sangat beli ikut warna. Sebab ada kes dah pergi, macam saya pun pergi ke
Yalah private ni. Doktor memang famous lah. Dia kata anak perempuan, belilah baju warna pink. Lahir lelaki. So baik cari baju yang unisex. Tapi kalau baju tulis Daddy's Little Girl. Pakai je lah dulu. Simpan. Next one. Okey, dan ni untuk mereka yang akan ada anak pertama lah. Mungkin sebelum ni hidup berdua saja, perbelanjaan pun okey-okey saja, nak beli apa tak kisah kan. Pengalaman Diana sebelum adanya anak pertama, lepas tu bila dah tahu akan ada anak nanti, adakah ada kad-kad sikit perbelanjaan tertentu untuk simpan untuk timang anak nanti? Okey, untuk Diana personally, I tak reti nak kad-kad. Soalnya kad-kad tu my husband. Dia macam budget kan. Diana tahu minta je. Diana spend saja. Tapi dan again sebab yelah orang selalu cakap anak ni rezeki kan. Jadi kita kena yakin yang macam ada first anak rezeki dia macam ni, second anak ada rezeki dia macam tu. So in terms of Diana menjaga bajet tu taklah macam strict sangat-sangat. So sebab Diana rasa memang semuanya ada rezeki. Cukup, alhamdulillah semuanya so far cukup. Nak makan apa cukup, anak-anak minta apa cukup, nak bersalin mana alhamdulillah masih lagi boleh pilih di situ. So tapi of course perancangan tu memang perlulah kan. For some families mungkin budgeting tu memang perlu kan. Kena tahu kat mana nak kena cut dan sebagainya. Macam kalau katakan ada family jenis yang suka makan kat luar, sebelum ni kita orang suka sangat-sangat makan kat luar, tapi bila tahu nak ada second anak, mungkin kena start makan kat daripada rumah ke ataupun kurang-kurang keluar rumah ke macam itulah. Dan bila Diana cakap tentang bajet juga, ada yang berpendapat kawan-kawan kongsikan dekat saya, lebih baik kalau kita punya bajet tu lebihkan sikit untuk waktu pantang nanti berbanding waktu bersalin. Macam mana tu? Itu sebab kita tengok overall, kita tengok seorang anak ni kan, kita ada kos banyak pakaian dia apa. Lepas tu pendidikan dia dan kesihatan, sebab kita pun risau takut kena penyakit apa masuk ward, right? Itu sebab kita tengok syarikat insurans atau takaful pun mostly cover 14 hari ke atas. Baru kita boleh ambil takaful perubatan tu. Before that kalau nak ambil memang ada setengah tapi very expensive lah. Tapi biasa 14 hari ke atas. So jadi kita buat senarai semua tu yang saya kata kena tanya orang yang dah ada anak. Kalau boleh ada anak 2-3, macam mana kos? Dia akan sebutlah yang dia dah silap yang anak pertama tu. Jadi kita kalau bagusnya bila kita tanya orang anak yang kedua dan sebagainya, kita akan jadi lebih kurang kos kita. Sebab anak pertama biasa orang akan cari pampers yang paling berjenama. Paling sebab nanti kata orang kata nanti dah naik kuda lah, apalah, rest ruam dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak ada pun. Tapi tengoklah, tapi janganlah cari terlalu basic yang betul-betul yang kita nampak macam plastik rasa kita orang pegang pun rasa memang panas. So list down dulu, lepas tu baru kita discuss pasal. Make sure macam kita kan untuk lepas pantang. Lepas tu takut anak-anak tu suspek ada penyakit apa-apa kan. Feeding biasa bulan 2 tak tahu lagi. Betul. Lepas kena allocate terus. juga. Kita kena get ready. Kalau let's say kalau dia sakit pelik memang nak kena look after pula. Ada tak kos untuk penjagaan tu apa? Betul. Sebab kadang-kadang orang yang spend ni yalah sebab kadang-kadang show off kan salin kat mana brand ambil gambar salin kat hospital mana-mana, lepas tu dah tak ada duit. Ramai guna kad kredit. Setakat saya tengok kad kredit kalau lepas tu bayar. Itu kesalahan besar lah. Yes, tak boleh. Dia boleh dia tak apalah masa nak tapi saya bayar balik. Bayar balik tak apa. Guna tak masuk guna kad kredit ni yang tak bayar-bayar lah. Kalau bayar tu memang mostly orang tak bawa cash, right? Orang mungkin guna debit card atau kad kredit tapi bayar balik. Cuma nak tengok kos lain. Pakaian tu macam saya kata tadi, tanya orang yang dah ada anak berapa orang. Sebab baju kan berapa lama je. Betul, sekejap je. Kalau lagi-lagi kalau yang 3 bulan, 6 bulan dah saiz lain. 3 bulan lain dah. Itu kadang-kadang ambil saiz besar terus, tak apa. Tapi kadang-kadang bagi yang kuat berkemampuan, dia kata nanti untuk anak-anak cari jenama. Anak tu tak rasa. Tak tahu dia pun. Tak rasa down. Kita bagi yang tak jenama dia pun down, tak ada. Lepas anak kedua ketiga tengok kita bagi yang kakak dia atau abang dia punya. Yang biasa. Mula-mula memang banyak orang kesilapan lah. Gairah nak buat All ambil gambar, macam pepatah Arab kata jangan dipatut ular yang sama 2 kali. Biasa anak kedua. Tapi kalau boleh kita ni jangan dipatut ular walaupun sekali lah. Anak pertama biar tak membazir dah. Betul. Yalah sebab biasanya anak pertama yang orang all out, excited, teruja. Okey. Dan kalau kita pun nak ziarah keluarga yang baru dapat baby, bagi tahu terus nak apa. Jangan pakai beli. Jangan zaman ni dah kita nak betul-betul tak nak benda yang membazir. Betul. Bagi great cash. Itu lagi bagus. Itu terbaik. Okey, lagi bagus. Saya lah. Okey, tetapi bercerita tentang bersalin, proses kehamilan dan sebagainya, ada juga yang teribu-ibu juga yang mementingkan kesihatan. Mungkin ada juga yang dah mengetepikan bajet untuk kelas-kelas kesihatan persediaan untuk bersalin. Ini kita bersama dengan sahabat kita Uyain untuk satu laporan yang disediakan bersama dengan wartawan Ain. Kita saksikan.
Okey, hari ni Uyaina dengan mamis yang lain. Say hi, Mami. Okey, kami ada antenatal physio class yang mana hari ni kita nak belajar teknik senaman yang betul, teknik bernafas yang betul yang akan memudahkan kita ketika proses melahirkan ataupun dalam labour room nanti. Dan hari ini kita bersama dengan Dr. Sakinah. Dr. Sakinah yang ajar kita cara-cara dan juga teknik-teknik yang betul. Silakan Doktor. Hello. Ready? Yes, Let's insyaAllah. go. Alright, okay. Kenapa penting antenatal fisioterapi ni? Sebab ramai orang tak tahu lagi, it's satu benda yang tabu untuk orang perempuan mengandung, ibu-ibu mengandung untuk exercise. Basically, fisioterapi ni adalah exercise. Like exercises, kalau kita ni biasa exercise sebelum mengandung lagi, adalah penting untuk kita teruskan, cuma kurangkan intensity. Tapi kalau kita tak pernah exercise pun, this is the time, ini adalah masanya untuk kita startkan rutin ataupun habit yang baru ni. Okay, so exercise kita yang pertama adalah hamstring stretch. Satu lagi, bila kita buat antenatal physio, kalau kita ada couple, dia lagi mudah sebab boleh support anda dari belakang in case anda lost balance ataupun tak selesa. Okay, so kita akan buat setiap exercise ni 5 rep, 2 set. Itu untuk yang efektif. Tapi untuk purpose kelas ni, kita cuma buat 5 rep saja untuk kita betulkan kita punya teknik. Supaya nanti balik rumah, bolehlah buat yang 2 set tu. Kita pergi ke simple exercise seterusnya. Kita buat butterfly stretch. Kalau anda buat ini betul-betul, this will be anda punya favorite punya exercise. Apa function butterfly stretch ni? Kalau yang dah pernah pregnant, yang sedang pregnant, memang tahu kita akan ketat di gluteal area, bahagian punggung. So ini adalah antara yang the limited position yang boleh legakan gluteal area anda. Okay, kita move on. Daripada pergerakan yang best tadi tu, kita buat seated side stretch ataupun kita just nak stretchkan kita punya bahagian tepi pinggang sebelah sini, kiri dan kanan. So kita akan buat 5 set sebelah, 5 set sebelah, 1 set siap macam Hanan buat. Okay, so habis yang onda menggunakan kita akan beralih kepada kita punya gym ball exercise. Kita akan tolak kita punya bola slowly ke depan. Kita akan melutut, muka kalau boleh ke bawah. Sebab kalau kita pandang depan, kita akan tensekan kita punya leher. Aim dia adalah belakang. Mami, semua okey? Okey, itu dia tadi antara exercise dan juga breathing teknik yang sangat-sangat penting untuk dipraktikkan oleh ibu-ibu mengandung yang akan membantu kita semasa proses melahirkan nanti. Okey, semoga dipermudahkan urusan kita untuk melahirkan nanti, and all the best Mami semua. We can do this. Sambung ya? Sambung lepas eh? Amboi. Yana. Excited dia, terus je. InsyaAllah. Ini dah bulan 8 so yang kata dia dulu bulan 9. Okey, semoga sekalian berjalan lancar untuk Yana. Amin. Okey, tetapi berbicara juga mengenai kelas tadi, itu antara bagi pasangan-pasangan juga diletakkan dalam bajet dan sebagainya. Kalau ikut betul-betul, mungkin berbeza pendapat. Kalau Diana sendiri rasa macam perlu atau tak perlu, mungkin pernah ambil tahu kosnya. Okey, kalau yang kelas-kelas macam yang tadi kita tengok yang ambil tu, kadang-kadang some hospital, private hospital memang menawarkan secara percuma. Package lah. Package. Ataupun ada yang, kalau yang private yang dekat luar, yang bukan dalam hospital, dia ada mengenakan cas-cas. Yeah. Diana sendiri pernah bertanya, ada satu kelas yang kononnya sangat famous untuk teknik breathing, supaya jangan kurangkan rasa sakit, kurangkan rasa apa-apalah nanti. Nak mudah bersalin. Yes, nak mudah bersalin. Tetapi kos untuk kelas tu sahaja 1,000 lebih. Jadi itu sebenarnya kalau katakan, yalah kalau kita mampu, of course kita pun nak juga kan. Tapi bila Diana dengar 1,000 tu, dia macam daripada 1,000 tu bayar ke kelas tu, baiklah kita pergi guna kos tu untuk benda lain. Sebab sekarang ni zaman-zaman IT, semua benda tu sebenarnya dah ada dekat dalam internet pun. So you can boleh cari sendiri. Itu sebenarnya saya setuju. Bolehlah sebenarnya ada effort sendiri untuk kita try dan belajar melalui kelas-kelas yang free. Ada alternatif lain.
Sebenarnya bagi mereka yang mungkin ada rasa kekangan kewangan, mungkin boleh mencari pilihan di mana mereka boleh belajar sendiri. Dan sekarang ni kita dah semua di ujung jari dan mencubanya sendirilah. Betul. Dan tentang kekangan kewangan pula, kita tahu sekarang ni kita dalam situasi ekonomi yang sangat mencabar. Tuan Syamsuddin pun selalu kongsikan dengan kita tentang berjimat dan sebagainya. Okey. Dan kita nak tahulah biasanya apa kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang nak timang cahaya mata ni. Okey, dah belajar daripada anak pertama, Tuan Syamsuddin pun dah sampai 7 orang anak kan. Jadi untuk mereka yang akan ada anak kedua, ketiga dan seterusnya ni, apa kesalahan yang jangan dilakukan lagi? Dan benda yang penting selalu orang terlupa. Mungkin macam insurans anak ke apa ke kan. Di antara benda yang orang lupa biasanya apabila kita dah mengandung macam 5-6 bulan, patutnya dah ready dah pakai yang satu set dengan untuk pergi ke hospital untuk mak kan ni. Mana pergi ke mana kita pergi mesti ada yang kereta sebab bulan ke-7 dah boleh bersalin, right? Yes. So dah kena ada 6 lebih tu mesti kena dah ada barang, bukannya tunggu 8 bulan baru nak beli. Ada husband dia tak tahu apa, dia kata kan bersalin 9 bulan, right? 8 bulan baru nak beli. Dia kena bawa dah pergi, nak balik kampung mana mesti dah ada barang. Dan dia kena tanyalah, kena tanya mak dia ke kawan-kawan dia, barang apa yang perlu ada. Sebab dia tak pernah kan. Dia kena beg tu memang kena bawa sentiasa. Kecuali masuk shopping tak apalah, beg tu dalam kereta. Sebab kita bersalin ni kita boleh tengok dalam kereta pun ada dan sebagainya. Itu salah satu biasa orang lupa lah. Dan yang kedua, bila anak tu kita tengok, jangan ingat kos dia masa nak macam kahwin lah. Orang kan spend crazily. On the wedding itself, but not the marriage itself, right? Marriage tu kan. Orang wedding kan. Malih perkahwinan kan 6 bulan, merancang setahun. Tapi perkahwinan itself yang 25 tahun nak bersama ni kurang orang tu. Jadi macam anak ni bersama. Kita duk fikir duit ni boleh, lepas ni education dia macam mana? Betul. Nak masuk universiti, sekolah. Lepas tu kesihatan kalau dia masuk ward. Boleh nak pergi ke government, tapi tengok tempat kita duduk. Ada setengah tengok jam nak pergi. Kita ada masa tak? Tengah kerja kita ni high level, tak boleh nak cuti lama. So kos pendidikan nak kena kira. Mana kos pendidikan, maksudnya kalau takaful tadi, kalau untuk medik dia. At least 2 tu lah. 2, lepas tu kita tengok nak masuk sekolah swasta ke, kan tadika apa semua. Semua tu nak kena ambil consideration baru kita boleh tahu. Anak kita ni patut masuk private yang mana satu. Betul. Rancangan dia memang lama kalau tak buat ni. Sebab kalau tak buat, ada kes saya cakap kan, yang hutang bersalin anak kat private, yang anak yang pertama pun tak settle bila kedua dah lahir. 3 lahir pun tak settle lagi. Jadi double triple dia punya hutang tu. Dia memang kena take inspiration dan tanya orang yang dah ada anak 2-3 orang. Jangan tanya yang baru anak seorang. Kadang dia masih buat mistake lagi. Ya. Saya suka cakap macam tu. Anak dah 7. Ini kan sebab dua orang yang sangat. Saya pun kadang-kadang belajar daripada peserta saya. Dia kata, tuan tak payah ni tak payah. Dan pergi tengok jadi pun. Macam pampers. Saya tak berani sebab orang kata jangan pakai pampers yang biasa. Saya pakai jenama pasar raya je. Ya ada satu pasal yang nampak okey dah susuk. Tak ada pun jadi apa-apa. Dia sebenarnya bercakap pasal semua tu kan. Ini pengalaman saya jugalah kan. Sebenarnya tak semestinya yang mahal tu serasi. Tak semestinya yang murah juga serasi. Jadi cuba rasanya apa yang terbaik untuk anak. Tak semestinya yang mahal tu terbaik. Macam jenis susu lah. Susu jenis apa. So, seorang doktor, saya tanya doktor ni, kan bila dapat anak kan selain pada tanya doktor susu apa yang terbaik kata. Dia kata tengoklah sebab dia kebetulan doktor tu kenal family saya kan. Dia kata tengok abang awak saya makan susu apa. Susu dia kata susu yang paling bagus untuk anak adalah susu cak gantung. Itu susu je. Ibu. Susu ibu. Kalau susu dia kata itu je yang paling terbaik lah. Cuma kita nak dapat susu lain tak ada masalah. Dia kata yang tu. Sebab masa anak saya nak cabut gigi, doktor tu marah, doktor gigi kata, kenapa susah ni? You bagi susu apa? Saya tercak gantung. Kenapa tak bagi tahu awal? Memang dia jadi lebih susah nak cabut. Itu doktor klinik bagi tahu. Tapi betul tak kalau dikira-kira pada para ibu bapa yang ada bayi kan sebenarnya kan, kalau kira sebulan berapa tin kita pakai. Tapi kalau pakai susu ibu tu sedap makan. Kan? Sedap makan bagi susu ke anak. So bajet apa suami tu kena bagi isteri makan sedap-sedap lah. Itu yang kita nak. Jadi Diana pun dah sebutkan tentang suami kan. Jadi kita pun nak tahu peranan suami ni sebenarnya sangat-sangat penting. Sebab Tuan Syamsuddin pun asyik cakap tentang komunikasi. Kena tanya, kena bagi tahu sepanjang untuk merancang membesarkan anak-anak ni. Betul. Sangat betul. Diana sangat-sangat setuju. Dan alhamdulillah suami Diana sangat supportive, sangat hands on. Dan ni bukan saja nak memuji suami harap suami Diana menonton. Tapi sebenarnya memang betul. Husband Diana ni dia mungkin Diana boleh kata suami alaf baru kot sebab dia sangat hands on. Sebab suami-suami yang dulu mostly macam kalau ayah-ayah kita kan memang jenis yang strict, yang tak selalu sangat
Semua serah pada isteri. Yes, semua serah kita. Tapi yang Diana nampak sekarang, suami Diana, dia sangat-sangat hands on daripada baby. Kalau boleh dia yang mandikan anak, sebab kita dalam pantang kita tak boleh nak tak boleh nak cangkul-cangkul kan, batak dekat bawah kan. So dia yang mandikan anak, dia yang tolong siapkan anak masa dalam pantang. So sebenarnya standby masa dalam pantang tu, you train husband you. Ini tips seorang isteri. You train husband you so that diorang dah biasa hands on. Sebab kebanyakan suami yang first timer especially kan, diorang akan bagi alasan, I tak berani pegang baby lah, baby kecil sangat lah. But diorang kena, itulah peranan seorang ayah kan. Jadi peranan sebagai seorang suami ni, daripada emosi bukan saja isteri, but anak-anak tu sendiri memang penting sangat-sangat. And supportive tu of course lah, dari segi bajet tu mestilah kan. Tapi yang Diana pentingkan adalah supportive dari segi emosi dan juga buat benda sama-sama. Jaga anak sama-sama. And it's not macam mana diorang kata, I bukan tolong babysit anak. I selalu ada dengar baru-baru ni quote anak. Suami bukan babysit anak. Itu adalah tanggungjawab suami untuk jaga anak. Bersama tanggungjawab. Bersama. Okey, selain daripada itu juga, katalah biasa anak pertama ataupun anak-anak ni satu keterujaan. Kadang-kadang kita sampai berbelanja terlebih dan sebagainya. Kadang-kadang suami pun tak sampai hati, tak nak memenuhi permintaan isteri. Tapi kalau katalah kita ada bajet yang banyak tu saja, apa sebenarnya terbaik untuk secara mentalnya lah, sama-sama ni berfikir, berbincang, dan inilah yang kemampuan kita. Saya setuju sangat dengan soalan itu, sebab bukan apa benda yang paling kita risau, mengoyan, right? Betul kan? Kalau bila emosi kembali bajet kita besar macam mana sikit tu yang saya kata tanya isteri. Kalau kita sikit yang nak ni rasa okey, tak payah sebut, yang sebut tak boleh. Okey, duit kita ada banyak ni. Yang rasa macam nak pecah dah. Okey, cantik, betul. Biar dia decide. Jadi tak apa kalau dia sanggup sacrifice kan, dia sendiri pilih. Jangan kita. Bila kita pilih, kalau kita kan lelaki cuba bagi untuk nak kewarasan isteri tu. Tapi emosi kita tak fikir dah. Kita fikir dari segi rasional. Kita tak fikir emosi isteri dalam keadaan bersalin whatever ni. So kita tunjuk duit kita ada banyak ni. Okey, yang rasa kat mana-mana ikutlah. Diana nampak dia bersetuju juga. Ya, macam betul. Sebab dengan cara yang lebih halus tu, kita sendiri akan fikir secara rasional. Kalau suami kata, kadang-kadang bila orang cakap naturally lah, tak kisahlah perempuan ke lelaki, kalau dia cakap tak boleh, jangan, itu kan bunyi negatif yang terus you rasa macam nak memberontak kan. Tak menyokong aku kan. Tak support ke, kita yang sakit, kita yang mengalah. Jadi apa yang nak didengari tu sebenarnya? Ayat tu betul. Saya setuju, bukan apa, sebab bila tengok isteri saya bersalin kali pertama, saya kata kat wife saya, kalau dah tak nak bersalin pun tak apa dah. Sekali first saya tengok dah, saya kata it's not that easy lah. Mana baru kita tahu susah mak. Jadi saya whatever tu saya memang tak. Saya let dia decide. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya bukan apa. Tapi kalau kita tak masuk kan, ayah dulu tak masuk kan. Bila masuk memang. Saya kalau boleh pun tak nak masuk kan. Sekali tak apa tu. Kalau kita cakap pasal tu, masa suami saya masuk the first time tu, tangan dia sampai bengkak. I tak sedar langsung. The next day dia cakap dia tunjuk tangan dia bengkak. Sebenarnya masa saya sakit tu serupanya saya genggam terlampau kuat ke apa, sampai ada nail marks dengan rasa bengkak. Itulah tahap saya sakit setuju. dia. Isteri saya hampir menggigit tangan saya. Saya rasa putus lah kalau saya ada. Memang sakit. Itu yang saya tak nak masuk dah. Jadi pengalaman, saya ingat saya nak cadangkan pada wanita ni ke depan ni buat pengalaman suami lah menemani isteri dalam bersalin. Okey. Dan kalau kita lihat sebenarnya, bukan apa, kalau kita lihat suami cuba memberikan terbaik pada isteri, tapi bila tak ada satu perbincangan, ianya akan menjadi beban di kemudian hari lah. Sebenarnya dia akan jadi. Dia bagi saya apa saja kurang kalau isteri tu lebih-lebih, kita cubalah. Tapi tengok emosi dia, takut nanti macam saya kata, takut jadi meroyan lepas tu. Sebab banyak kes jadi. Jadi walaupun kita nak berjimat, walaupun kita rasa yang tindakan isteri itu tak berapa patut, kita main tarik tali lah. Jangan terlampau push, jangan. Kalau saya teruk sangat. Tapi kalau dia nak juga anak pertama, biar ikut dia. Dia tengok okey, anak pertama apa. Kita tengok nanti anak kedua dia kata yang tak payah. Tak apalah, macam bagi saya mistake tu kadang hidup kita memang ada juga, right? Tapi sebab isteri tu dalam keadaan sakit, kita tak lalui. Masa kita sakit baru kita fikir lah, orang yang sakit tu rasa macam mana. Memang orang macam kita memang sayang isteri ni. Alhamdulillah. Angkat bangkul. Okey, dan pastinya anak satu rezeki, semua orang nak raikan dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan, tapi kita tak naklah kalau boleh disebabkan masalah kewangan, tak bersedia dengan sebaiknya, jadi tertekan dan ada masalah pula di situ. Mungkin di penghujung perbincangan kita ni juga nak dengar kata-kata semangat, nasihat daripada Diana berdasarkan pengalaman kepada pasangan yang bakal menimang cahaya mata. Okey, Diana nak kata berpengalaman sangat, walaupun dah 3 anak pun masih lagi belajar, masih lagi ada yang buat kesilapan, tersalah beli ke, tersalah guna ke dan sebagainya. Tapi in terms of finances tu betul,
Nana setuju sangat daripada awal tu, plan awal daripada kalau boleh setiap bulan kita standby duit selebihnya, ataupun dah ada awal-awal, dah ada simpanan, dah buat awal-awal kan, simpanan daripada awal. So macam kononnya kos bersalin tu kita boleh guna dalam duit simpanan itu. Jadi duit yang monthly kita punya gaji, kita boleh beli barang-barang baby yang lain. Lepas tu kalau katakan emosi isteri, memang time masa tengah mengandung tu sangat beremosi. Kadang-kadang emosi dia yang macam merepek sangat-sangat. Jadi benda ni memang kebanyakan suami tak faham. Dia rasa kita ni macam saya saja je kan. Tapi cuba memahami, bila isteri bersalin mungkin masuk baru boleh nampak perasaan isteri itu macam mana. Dan itu jelah just support emotionally dekat isteri anda. Dengan seorang perunding kawangan yang cukup berpengalaman dengan 7 orang anak. Baik, mungkin kata-kata akhir dan rumusan yang boleh dikongsikan kepada para penonton seringkasnya. So kita rancang bilangan anak kita berapa orang yang kita nak, dan jangan boleh tengok orang lain sebagai teladan je, dan kita dengan isteri je yang buat keputusan 100%. Life macam mana, kehidupan anak kita macam mana yang kita nak lalui bersama. Jadi yang orang lain tu untuk teladan je, bukan untuk diikut. Kita dengan isteri je, jangan libatkan orang 3 dalam buat keputusan. Nasihat boleh dapat semua nasihat, sebab kalau libat orang 3 atau terpengaruh dengan orang 3, adik-beradik saya, tengok beranak pun jangan. 2 orang tu buat keputusan sendiri, sebab yang senang kita, susah pun kita sendiri. Bukan media sosial, tengok orang lain di situ di sini. Bukan ekonomi yang menyusahkan hidup kita, tapi kita sendiri yang memilihnya. Betul. Kerana anak ni macam-macam mana pun tetap rezeki, nikmat dan juga amanah. Bagaimana ibu bapa ni sebenarnya yang mengaturnya. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Jana dan juga Tuan Samsudin kerana bersama kita pada hari ini. Kami pun suka. Sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih banyak-banyak, dan terima kasih juga kepada anda yang banyak kongsikan di Facebook kami di WHITV3. Dan selepas ini kita nak belajar tentang menu berpantang pula. Ada orang kata tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Apa yang boleh makan sewaktu pantang? Macam mana untuk menjaga kesihatan sepanjang berpantang? Selepas ini kita akan bawakan kepada anda di WHITV3. Teruskan bersama dengan kami.